Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Segamat. Jadi waktu tahun 80-an pula besarkan masjid Lembut Batu ni, jumpa meriam bawah mimbar. Jumpa meriam. Meriam ke rentaka? Meriam. Ada rentaka, ada meriam. Ada ukiran pucuk rebung. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu Universiti Teknologi Mara. Ada cerita yang mengatakan pendarah tepuk baling batu tu, kalau dia timbul, dia patah balik mempertahankan Melaka. Kalau dia tenggelam, dia teruskan perjalanan bersemayam di Segamat. Boleh tak Encik Syam perincikan pengunduran bendahara tepuk tu sendiri daripada Melaka sampai ke Segamat? Bersama Sulalatus Salatin dalam Jelajah Bual Impak. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, selamat petang. Jelajah Bual Impak bersiaran di Segamat. Kalau kita lihat banyak kisah-kisah sejarah di Segamat yang ramai yang tidak tahu lagi. Yang menariknya, Segamat ni adalah lokasi pengunduran bendahara Melaka yang terkenal, iaitu Bendahara Tepuk. Kalau kita lihat dalam Sulalatus Salatin, ada 3 karakter di situ: Sultan Mahmud, Sultan Ahmad dan Bendahara Tepuk. Sultan Mahmud berundur ke Batu Ampar. Sultan Ahmad, anak Sultan Mahmud, berundur di Pagoh. Dan Bendahara Tepuk itu yang mungkin tak ramai yang tahu kisah perjalanan semasa pengunduran kerabat-kerabat di Melaka ini. Dia bukan lari, dia mengundur dan bertahan di Segamat ini. Bersama saya adalah saudara Asyamuddin bin Abdul Latif. Ya, Orang muda kita ni yang minat sejarah. Beliau adalah antara ahli-ahli yang menggerakkan usaha pensejarahan di Segamat ini melalui NGO Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Segamat. Selamat datang Encik Syam. Berapa umur Encik Syam ni? 25. Allah, 25 tahun minat dengan sejarah. Betul. Ya? Dah kahwin? Belum. Lepas tu dah kahwin dan tak ada kot kan? So, ya. Alhamdulillah 25 tahun minat dengan sejarah. Sejak bila Encik Syam minat mula mengkaji sejarah, utamanya Segamat? Umur 21. 21. Apa yang membuatkan Encik Syam minat? Pada awalnya saya kaji rumah, saya ambil bidang architecture. Yep. Pada awalnya saya kaji rumah Melayu. Ya. Jadi saya terjumpa satu gambar rumah arwah tok moyang saya kat Segamat lah. Daripada situ saya mula cari sikit-sikit. Sampailah saya terjumpa sejarah Segamat tu. Maknanya daripada architecture, seni bina, seni dan warisan, so jumpalah mungkin start dengan makam, kubur. Betul. Ke. Cari kubur. Ada tokohnya yang sangat signifikan tu. So tu yang start balik tu. Betul. Sampailah sekarang ni. Menariknya Bendahara Tepuk ini, kalau kita lihat dari penulisan gambaran Bendahara Tepuk ni, walaupun di bendahara jawatan sekarang adalah Perdana Menteri, tetapi Bendahara Tepuk ni dia sosok yang kurang upaya. Gambaran yang digambarkan di dalam Sulalatus Salatin, tulisan ataupun suntingan daripada Tuan Sri Lanang. Encik Syam, apa yang Encik Syam dapat gambarkan sosok tubuh Bendahara Tepuk ini? Pada mulanya saya dapat tahu macam mana rupa Bendahara Tepuk ni sewaktu majlis nak buat papan tanda untuk sejarah Segamat. Okay. Jadi pada tu kami ada pelukis. Jadi kami nak gambarkan balik suasana zaman Melaka tu. Dia lukis balik. Ada gambarnya? Ada dilukis balik lah. Waktu tu macam mana bentuk orang zaman Melaka waktu tu kan. Jadi waktu tu Persatuan Sejarah Segamat belum diwujud lagi lah. Jadi yang ada orang kampung yang ada ni, kita kumpulkan maklumat. Sebelum ni ada juga sejarah Segamat yang pernah kaji tahun 80-an kan. Kita cari balik. Jadi kita jumpa manuskrip tu kan yang ditulis zaman-zaman pakai type tu. Jadi yang kita jumpa dan kita lukis balik, terjemahkan macam mana susuk tubuh Bendahara Tepuk ni berdasarkan kisah dia tu. Walaupun dia ni tepuk kan. Tepuk ni apa? Lumpuh. Memang dia lumpuh. Tapi macam mana dia boleh jadi bendahara tu kan. Daripada tu saya dengan Encik Azhari, dengan Haji Said kan, kami kumpulkan cerita tu. Jadi macam mana yang lumpuh ni boleh bawakan dia jadi bendahara ni. Satu tegap, satu dia tegas. Dia tegap dan tegas. Daripada tu dia dilantik, kalau ikutkan kisah dia lantik bendahara dah lama. Dia pernah digelar sebagai Tun Pikrama. Kemudian masa nak ujung-ujung diserang Portugis tu, time tu Sultan Mahmud lantik dia jadi bendahara. Dah ujung-ujung.
Tumbuh tahir saya salah. Tu Mutahir kena bunuh. Ya, dia last lah. Lepas tu baru dia latih berdarah tepuk. Lepas satu, orang kanan seperti Hanadim kan, Selamat Gagah. Ni yang membuatkan berdarah tepuk ni lagi kuat. Dia kena ada orang kanan dia yang ada orang kanan ni betul, lah. yang betul-betul tegas. Yang mungkin Yang setia dengan dia. yang mengusung dia ke sana ke sini lah. Okay. Kalau ada lukisan ada kat papan tanda sejarah Selamat tu. Kat mana tu? Kat Teluk Batu. Lukisan gambaran benda tepuk tu. Gambaran. Dengan berapa ada katakan ada usung sekali lah. Dia punya usung tu. Sebab kalau tengok sejarah Viking ada satu Viking, Raja Viking, dia memang lumpuh. Dia tak boleh jalan, dia mengesot. And akhirnya dia dapat separuh daripada dunia, kuasa dunia. Tu. Okey, baik. Pada Ogos 1911, tarikh kejatuhan Melaka. Ada 3 watak di situ, Sultan Mahmud, Sultan Ahmad dan Bendahara Tepuk. Boleh tak Cik Syam perincikan pengunduran Bendahara Tepuk tu sendiri daripada Melaka, Kota Melaka lah kan? Kota Melaka sampai ke Segamat. Okey, masa pengunduran tu yang saya dapat maklumat adalah di kawasan Bukit Berlubang. Jadi saya cari di mana Bukit Berlubang. Jadi mula yang saya jumpa catatan Bukit Berlubang ni daripada Arawi Estate. Waktu dia datang Segamat tahun 1934 tu, dia tulis dalam buku Jembras tu, Johor tu, tahun 1934, dia kata Bendahara Tepuk ni berundur ke Bukit Berlubang. Daripada Melaka, Bukit Berlubang. Bukit Berlubang. Berlubang tu tak tahu lah sama ada dekat Melaka ke, Jasin ke. Tu dah saya dah tahu dah. Muak tak tahu kan? Saya dah tahu. Bukit Berlubang ni dia kat kaki Gunung Ledang. Berdekatan dengan Jembentah. Okey. Maknanya dia ikut jalan darat lah. Jalan darat. Ya. Ikut sungai keliling Gunung Ledang tu. Ya. Jadi saya cari kat mana Bukit Berlubang ni kan. Banyak catatan yang Bukit Berlubang ni. Jadi Aisyam pergi ke Arkib Negara, jumpa satu kertas daripada Syekh Besar Tampin kan. Waktu tu Negeri Sembilan nak pisahkan dengan Johor, jadi dia nak buat sepadan tau. Ya. Jadi dia katakan yang Bukit Berlubang ni tanah dia. Sepadan Negeri Sembilan dengan Johor. Sepadan Negeri Sembilan dengan Segamat, dia kata. Jadi Bukit Berlubang ni adalah daerah dalam Sungai Hujung. Sungai Hujung ni besar lah kan. Jadi daerah kecil dia tu Bukit Berlubang. Jadi, manuskrip yang saya jumpa tu 1898. Waktu nak pisahkan Negeri So Sembilan sekarang ni Bukit Berlubang ni daerah mana? Sekarang Negeri Sembilan. Ledang. Ledang. Negeri Sembilan lah. Sembilan Negeri Sembilan. Ledang Tampin. Sepadan lah. Betul. Okay, daripada Bukit Berlubang dia pergi mana pula? Lepas Bukit Berlubang dia berunduk, dia yang dia ikut Sungai Jembentah. Sungai Jembentah. Okey, Sungai Jembentah ni kuala dia Sungai Muar. Okey, dia lalu balik Sungai Muar ni. Okey. Dia lalu Sungai Muar ni, baru dia pergi ke darat, ke pesisir ni, Sungai Segamat ni. Ni yang sekarang kita berada ni, bakar ni Sungai Segamat. So, Segamat. Pesisir lah. Sungai Muar belah sana. Dia tak jauh pun, dalam 200 meter je. Ya. So saya difahamkan semasa pengunduran tu, siapa yang mengusung Bendahara Tepuk? Yang mengusung Masa pengunduran tu? Yang saya dapat cerita daripada Persatuan Sejarah Segamat sebelum ni lah, tahun 80-an kan. Dia kata Hanadim, dia katanya Hanadim ni anak Antuah kan. Lepas anak angkat kan. Okey, lepas tu Selamat Gagah. Yang lain tu pengikut dia. So maknanya yang ikut Hantuah ni, Hantuah pula. Yang ikut Bendahara Tepuk ni adalah Panglima je lah. Panglima Timur Melaka lah. Betul. Hanadim dia ikut Bendahara Tepuk di Segamat, and then dia patah balik ke Pagoh lah. Bagus. Okey, ni buat serangan baru. Jadi Bendahara Tepuk ni dia meletak kat Segamat, dia katakan 4 tahun je. Lepas tu dia terus mangkat. Aisyam tahu tak kenapa dia pilih Segamat? Kenapa dia tak ikut Sultan? Okey, yang Aisyah dapat tahu kan, satu kan dia buat pagoh, semua belah-belah kanan tau. Ya. Okey, lagi satu, sungai Segamat ni kat Lubuk Batu, dia ada lagi sungai bertembus Sungai Codan tau. Sungai Codan ni dah dekat dengan Sungai Labis. Sungai Labis ni dah dekat dengan Pagoh. Jadi dia ikut sungai dalam. Macam jalan pintas tapi ikut sungai. Jadi Aisyah dapat trace lah. Jadi tu lagi satu, kat makam Bendahara Tepuk tu, dia lagi susul lagi sungai tu. Sungai tu pergi antara bukit tertinggi dalam Segamat ni. Baik. Pepatah Melayu ada menyebut untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Yang menariknya kita boleh kaitkan dengan peristiwa pengunduran Bendahara Tepuk ke Segamat. Ada cerita yang mengatakan Bendahara Tepuk baling batu tu, kalau dia timbul, dia patah balik pertahankan Melaka melawan Peringgi. Kalau dia tenggelam, dia teruskan perjalanan bersemayam di Segamat. Boleh Aisyam ceritakan ulas? Okey, lepas dia berundur tu, dia dah sampai ke Lubuk Batu lah. Waktu tu Lubuk Batu belum namakan lagi. Jadi dia jumpa satu tempat yang cantik, yang landai. Dia kata kepada Selamat Gagah, berhenti di sini kan. Dah berehat, kena perlu berehat. Jadi dia jumpa satu batu tu. Dia duduk di batu tu sambil minum air sungai ni. Sebelum tu sungai tu belum bernama lagi. Jadi masa dia minum, dia minta Selamat Gagah tu ambilkan satu cawan ke umpak kan, untuk dia minum. Jadi dia minum, dia tanya pada Selamat Gagah,
apa nama sungai ni. Sungai. Lepas tu kata tidak tahu. Jadi dia kata kita namakan sebagai Segar Amat. Sebenarnya sungai yang segar tu. So nama Segamat tu daripada Segar Amat lah. Okey. Bendara tepuk minum lah. Betul. Jadi masa tu Bendara Tepuk namakan sungai dulu. Okey, lepas tu baru dia tanya balik sama Gagah, mana tempat kita berada ni. Jadi Lubuk Batu ni kawasan yang penuh dengan lubuk dengan batu kan. Sebelum Bendara Tepuk sampai, nama tempat tu memang Lubuk Batu ke? Tak ada, memang tak ada nama. Tak ada nama lah. Kalau ikutkan memang kawasan Segamat, Sungai Segamat kawasan Sungai Segamat ni tak diteroka lagi. Tak rukun lagi. Jadi daripada sebab tu air tu segar kan. Itu yang kami dapat faham lah. So kawasan tu pun banyak batu. banyak so batu. dia Ada lubuk. Bendara pun menamakannya Lubuk Batu lah. Dan sungai pun jadikan namakan Sungai Segamat, Sungai Segamat. Segar Amat, Segar dan Amat. kawasan tu pun Segar Amat. Segar Amat. Ya, okey, baiklah. Ada juga yang mengatakan Segera Mat. Segera Mat tu adalah panglima orang kanan Bendara Tepuk. Mat Gagah. Gagah. Ada yang orang sedap cakap panglima Mat Gagap. Dia dikaitkan dengan Siaman Gagap. Segera Mat atau Segar Amat. Peristiwa yang seterusnya, masih lagi mengenai yang serang balik atau patah balik yang tadi, ada perincian tak situ? Okey. Kemudian Sama Gagah ni dia ingin buat serangan strategi baru. Dikatakan dekat Pagoh ada lagi satu kubu kan untuk dia bertahan. Jadi Bendara Tepuk ni dia menetap terus kat Segamat. Jadi kemudian dia meninggal sini, dikatakan orang kampung 4 tahun. Dia menetap kat ni sepanjang Sungai Segamat ni, kat bandar. 4 tahun? Maknanya 4 tahun. agak-agak umur berapa situ? Di 90 lebih? anggap 80 lebih lah. 80 lebih? Itulah. Hujung 80-an? Hujung 80-an. So maknanya masa Umur dia. serang tu Portugis Ferengi menyerang 80 lebih 85 Betul. macam tu kan. Ada tak usaha-usaha menyerang balik oleh Bendara Tepuk? Tak ada lah. Bendara Tepuk tak ada dah. Tapi yang menariknya, waktu dia kata batu tu kan, dia kata kalau campak batu ni, kalau ada timbul, kita semua balik pergi Melaka, lawan balik Feringgi. Kalau tenggelam, kita tinggal di sini. Tinggal. Dia baling, batu tu tenggelam. Memang tenggelam lah. Memang tenggelam. Antara niat dia tu memang dah habis dah. Dah Tak habis ada nak dah. buat apa. Ataupun memang dia ada satu orang kata daulat kan. Ilmu lah. Ilmu kan boleh Ya. timbul. Kalau- Maksudnya itulah kata-kata putus kan yang disampaikan pada batu tu kan. Ya. Kita tak tahu. Niat dia. Ada tak kewujudan kubu-kubu di Segamat? Kalau kita lihat di Pagoh ada kubu Brohol, di Muar di Bentayan, dan ada beberapa kubu lah lain di Segamat ni. Di Segamat yang saya jumpa daripada artikel Surat Khabar tahun 1962 Berita Harian. Waktu tu daripada Persatuan Sejarah Muar datang, nama dia Arwahjaham Ahmad Dahlan. Dia mengkaji, dia kata waktu tu datang Segamat, dia jumpa bekas-bekas istana ni tau. Dia kata ke atas bukit Lubuk Batu ni lah, Segamat. Jadi saya Asyam pergi bukit Lubuk Batu ni atas tu. Adalah jumpa tangga-tangga lama lah. Tapi kemungkinan tangga ni barulah. Mungkin zaman Temenggung Muar. Jadi waktu tahun 80-an pula besarkan masjid Lubuk Batu ni, jumpa meriam bawah mimbar. Jumpa meriam. Sekarang meriam ni disimpan di Museum Melaka. Stadius. Yes. Meriam ke rentaka? Meriam. Ada rentaka, ada meriam. Dua meriam zaman British rasanya dengan rentaka satu. Ada ukiran pucuk rebung. Mungkin zaman-zaman ni Temenggung Muar. zaman Temenggung lah. Baik. Yang menariknya Segamat ini, kalau kita lihat apabila perjanjian setia 1855 antara Daeng Ibrahim dengan Sultan Ali. Sultan Ali mendiami kawasan Kesang, Muar, Tangkak, dan ada sebahagian Segamat. Bahagian Segamat. Mengikut Asyam, Temenggung memerintah sebahagian daripada kawasan Segamat ini. Boleh Asyam ceritakan, ulaskan? Yang saya jumpa pada tahun 1880, dekat ada satu lokasi pekalan kota kat Segamat. Jadi pekalan kota ni di kuala Sungai Segamat ni, kat Sungai Muar ni, di tebing sebelah kiri. Kat situ yang saya jumpa lah kerajaan Temenggung Muar punya kawasan. Jadi waktu tu kalau diikutkan sepadan Sungai Muar ni sebelah kiri ni, Temenggung Muar punya. Yang sebelah sini Maharaja Abu Bakar punya. Kesang atau Sultan Ali tu, Muar tu berkerajaan lah. Betul. Maknanya ada sistem Temenggung, ada Betul, dia ada penghulu. Ada penghulunya. Ada 4 penghulu. Ada 4 penghulunya. Penghulu Dan kita mukal. dapat fahamkan banyak waris-waris Temenggung dimakamkan di sini ya. Dia yang saya jumpa daripada Arwin Street kan. Dia kata makam kubur di Pantai Layang sana kan. Tapi bila saya tanya waris, sebenarnya dah banyak yang makam-makam Temenggung Muar yang tepi-tepi Sungai Muar ni dialihkan ke makam Lubuk Batu lah. Itulah kerajaan lama Segamat kan.
dimakamkan, Maknanya pusat dikumpulkan pemerintahan Temanggung tu di Segamat lah. di Segamat. Banyak makam-makam warisnya. Ah, Yang terakhir pun ada saya rasa. betul. Kan? Contohnya Temanggung Ismail. Mengenai Segamat, tak ramai yang tahu makam Bendahara Tepuk, bendahara terakhir Melaka. Baginda si melihat serangan Peringgi dan berundur dan akhirnya bersemayam di makam Lubuk Batu Segamat. Kita nak mendapatkan kepastian daripada Encik Syam. Betul ke? Makamnya di situ. Okey. Mungkin betul, tetapi di mana kuburnya? Okey, saya susun daripada awal. Saya masa ni saya memang kumpul lah di mana makam Bendahara Tepuk yang betul lah. Okey, sebab tu waktu Arwah Instik datang Segamat tahun 1932 tu, dia tanya pada orang kampung bernama Pakcik Leman. Okey. Pakcik Leman ni waktu tahun 1932 tu umur dia 90 tahun. Okey. Okey, jadi dia ni pun lumpuh. Okey. Kaki dia tak boleh. Jadi dia jumpa kat rumah. Jadi dia tak tunjukkan makam Bendahara Tepuk tu. Jadi dia hanya sampaikan makam Bendahara Tepuk ni adalah batu Sungai Bulat. Di sebelah makam Temanggung Muar pertama. Dia seorang saja tahu ke atau orang lain tak tahu? Memang dia masa tu resource person lah. Orang yang betul, orang yang tahu. tahulah. Yang suruh dia jumpa Pakcik Leman ni adalah Pesuruhjaya Kerajaan Segamat. Waktu tu Datuk Arullah bin Esa. Dia kata pergi jumpa Pakcik Leman ni. Okey, lepas tu yang dia jumpa tu. Jadi jumpa, dia katakan batu sungai bulat. Okey, tu tahun 1932. Kemudian kita pergi ke tahun 1980. Di mana Aisyah jumpa satu surat khabar lama, ada muka arwah-arwah nampak dengan makam Bendahara Tepuk. Jadi asal makam nisan Bendahara Tepuk tu adalah batu lepes slab yang baru kan. Sepasang. Jadi ramai yang datang arwah N.N. Halim datang tahun 1979, dia banyak salah faham kat situ. Dia mengkaji, dia faham batu nisan Aceh yang mana kan. Tahun 1995 pula, masa nak naik taraf Masjid Lubuk Batu ni, Persatuan Sejarah Segamat buat batu nisan baru. Yang sekarang kita lihat ni batu nisan baru lah, yang tahun 1995 ni. Jadi yang ada betul mengikut yang kami kaji adalah di bawah pondok satu yang ada batu nisan Pasai. Persatuan Sejarah Segamat, kerajaan negeri iktiraf yang sebelah Temanggung tu, yang tak berbumbung tu. Okey, betul. Kan? Menurut sumber Orang lama. Western tu. Tapi yang awak kaji rasanya yang Batu nisan Pasai. Batu nisan yang Pasai itulah. Segamat kalau dibandingkan dengan Muar banyak Catatan. sejarahnya, catatannya. Begitu juga Kota Tinggi, di situ kota-kota Johor Lama di situ. Kota Tinggi, Muar Batu Pahat pun ada sikit, Pantai Minyak Beku. Segamat ni kurang. Apa lagi usaha-usaha lain Persatuan Sejarah Segamat yang boleh diketengahkan kepada khalayak lah? Ya? Apa lagi persejarahan lain yang mungkin pernah dengar tapi belum lagi diusahakan untuk digali lagi? Yang kita tak dapat gali adalah waktu Segamat, waktu zaman pemerintah Negeri Sembilan. Yang tu kita tak banyak maklumat. Dia sampaikan Cap Moho yang pemerintah Segamat waktu tu hilang. Waktu zaman Negeri Sembilan. Ya. Yang tu kita tak dapat. Ya, betul. Fakta yang betul, Negeri Sembilan tu salah satunya Segamat. Betul? Betul. Kan? Kita lihat kalau dalam sejarah tu Johor berperang dengan Jambi ya. Daerah Segamat ni mengambil kesempatan keluar daripada 9 negeri tu lah. Okey, Cik Syam, apa aktiviti yang seterusnya yang Persatuan tengah buat sekarang ni? Kami tengah buat adalah kumpul maklumat. Kumpul maklumat banyak yang boleh. Di mana? Di social media? Kami ada publish. Tapi apa-apa yang kami dah jumpa, dah nak rasa yang pelengkap, kami akan publish kepada Facebook lah, grup untuk bagi tahu kepada orang-orang Facebook Segamat. apa tu? Facebook Persatuan Sejarah Segamat. Sejarah Segamat. Grup, di grup. Ya. Ahli-ahlinya ramai tak? Ahlinya ada 15 orang. 15 orang. Semuanya aktif lah? Ada sebahagian aktif. Ada sebahagian yang aktif lah. Alhamdulillah. Yang lain dia membantu kepada contoh, kita nak buat surat kepada birokrasi apa. Okey, kita ada orang yang boleh lah, pejabat daerah. Jadi kami maklumat, kami bagi kepada pejabat daerah, usulkan terus. Dari segi pendokumentasi tu, adakah hanya dekat social media saja ke atau masuk dia arkib DO Segamat ke macam mana ke? Buat masa ni kami tumpukan kepada Facebook lah. Untuk bagi kesedaran kepada orang Segamat ni. Soalnya untuk jalankan persatuan ni tak perlukan persatuan pun. Untuk orang Segamat untuk sedar sendiri post kat Facebook. Dah bagus. Itu pun satu dokumentasi secara digital. Tu je. Tapi itu pun orang tak boleh nak buat. Pentingnya bersatuan supaya kita boleh dapat fund tu. Betul. Kan bukan fund untuk individu lah. Baik Cik Syam, terima kasih. Okey. Jangan serik merekodkan dokumentasi persejarahan Segamat. Umur 25 tahun umur 25 tahun tapi semangat untuk menceritakan kisah Segamat
Melaka dan Muar. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih banyak.